Okey. Alright. You kena faham dalam rigid body, dia ada pelbagai bentuk rigid body ni. Kemudian dia punya support-support. Jadi kepelbagaian bentuk rigid body dan kepelbagaian support inilah yang menyebabkan pelbagai jenis soalan yang boleh ditanya dan pelbagai jenis solution yang berbeza-beza. Contohnya macam yang ni, problem nombor 3 ni. Kamu tengok elok. Okay, problem number 3. Kita ada satu range, yang mana range ni dia cuba nak mengetatkan titik A dan dia ketat-ketatkan dan sampai satu tahap dah tak boleh nak ketat. So we have to assume that board at A is in equilibrium lah due to the range action. Okay. So the question asks you to find the torque or moment, okay, applied to the board, and the force, meaning to say force ni ialah you punya reaction force due to this range action, okay, your reaction force of the range on the board. Okay. Kita ada A, then kita ada force 52 Newton, and then we have 30 Newton force. 52 and 30 Newton ni kita consider dia sebagai daya luar. Dia daya luar, contoh tangan tu. Okay, dia ada dia punya axis dia ada triangle punya construction, and then kita ada dia punya jarak-jarak. So, take a look here. Your board here, dia diletakkan pada satu dinding. This is your dinding, wall. And then if you refer back to the gambar rajah rigid body yang saya suruh kamu hafal ni. Ni rigid body ni. Kita tengah deal dengan satu benda nama dia fixed surface. Support reaction, jenis fixed surface. Inilah. Ni yang dinding tu tadi, ni kita punya rigid body terjongoi macam tu. So ini yang kita namakan jenis fixed surface. So dalam kes ni kita ada macam board tu kat sini, titik A. So kamu tengok bila kita nak melukiskan apakah support reaction yang wujud for this kind of support, ada 3. Pertamanya ialah support pada paksi X, pada paksi Y dan moment, internal moment. So ada 3 benda. So that's why you kena faham betul-betul kalau jenis fix, 3 reaction kena ada. Okay. So that's why bila kita pergi kepada soalan ni balik, ni kalau kamu tengok dengan dia punya ni rigid body ni, dia punya free body diagram, dia buat 3. AX, AY dan moment pada titik A. Sebab sekarang ni kita pegang titik A adalah rasa sesuai, kita labelkan semua support tu AX, AY dan moment A. Arah dia sama ada clockwise ke counterclockwise ke terpulang. Dalam kes ni, gambar rajah ni dia assume counterclockwise. Okay, terpulang, tak ada masalah. And then kita masuklah daya luar, which is 52 Newton and 30 Newton. Okay. Dan correspondence punya unit, jarak. So, kita menggunakan formula punya solution lah. Kita ada 3 formula. Summation moment. And then we have summation fx equal to 0. Ketiga-tiga formula ni perlu digunakan untuk solve soalan rigid body in two dimensioning. Okay. So kita tengoklah apa benda yang dia masukkan. Dia masukkan pertama sekali ialah MA. MA ni inilah ni. Kenapa dia tak mati tuan? Kenapa? Kita pegang kat A, sepatutnya force yang berlaku dekat A ni habis lah. Memanglah habis. Yang habisnya force. Yang habisnya force. Dekat moment ni, yang habisnya force. Tapi moment yang ni dia kena ada nilai. Dia kena ada nilai sebab dia tidak terefek dengan force. Dia adalah moment internal akibat palam dekat dinding dan dia ada internal moment. So dia kena ada dekat sini. Janganlah ni pun ikut sekali nak cancel. Tak boleh lah. Memang salah lah.
Kita dah tahu jenis dia jenis fixed support. Okay. Kemudian dia kena ada 3 reaction. Jadi tiba-tiba you pegang A, you matikan juga MA ni. Salah. Dan clearly mention dalam soalan dia kata determine moment. Kalau kamu buat ni moment ni tak masuk dalam equation moment A, kat mana lagi yang kamu nak bubuh? Dekat summation FX, mana boleh bubuh moment? Summation FY, mana boleh bubuh moment? Ni semua force yang boleh masuk moment dekat summation moment lah. Barulah kita boleh mencari nilai moment. Soalan suruh cari moment, pasti moment tu bagi internal, iaitu moment A tu. Okay. So pay attention betul-betul. Saya tak mahu kamu buat mistake macam ni. So that's why rigid body ni dia pelbagai-bagai jenis. Dia limitless punya potential question. So dia buat ini positif, meaning to say assumption saya dalam formula ni ialah counterclockwise as positive. So kita ada satu lagi iaitu dia kata ada 52 darab dengan 12/13 ni. Obviously this is your force. Yang ni yang dileraikan tegak macam ni. Okay, inilah. And then dia punya jarak 0.3. Inilah yang buat 90 degrees ni. And then the negative, of course lah sebab dia lawan arah ni. And then kita ada negatif lagi. Iaitu 30 degrees ni, 30 Newton lerai ke sini. Which is 30 sin 60. This is your force. And then this is your 0.7, meaning to say 0.3 plus 0.4. Barulah jumpa dekat titik A ni. This is your D. Okay. Okay, tambah semua tu. Semuanya sama dengan kosong. Okay. Ini sama dengan kosong. Kena tallykan dia. Kemudian barulah kita solve nilai A tu. So, secara tak langsung, kamu dah menjawab soalan ni. Nak suruh cari moment ni. Determine the moment. Okay. So the rest is applying fx sama dengan kosong dan fy sama dengan kosong. Ini senang je. Yang mana hala ke kanan positif, yang mana hala ke atas positif. Okay. Solve dia and eventually you will get all the unknown value. So bila dah dapat semua nilai unknown, barulah kamu ada potensi dapat full marks. Okay. Adakah full mark dengan hanya menjawab benda ni semua sahaja dan FBD ni kamu tak tengok dia? Salah. FBD ni paling common dia menyumbang 3 markah. Katalah soalan ni 10, yang ni calculation yang you buat ni panjang-panjang ni hanya menyumbang 7 markah sahaja. 3 markah hilang kalau kamu tak buat FBD ni. FBD tu penting dalam engineering. FBD jangan tinggal. Kena ada. So far so good. Tolong respon kejap. Nak tengok facing kamu ni macam mana. Student, tolong respon. Senyap sunyi je ni. Muka hang lagi. Tak habis muka hang ni. Tunjuk muka orang lain pula lah. Biasalah petang-petang ni bagi lawak sikit. Jevan Raj mana? Jevan Raj. Ada sir. Ada faham sir. tak? Haris Nas. Boleh Derek, mana Derek? La ilaha illallah, budak ni aku ban sekejap lagi. Tutup muka tu. Derek, mana Derek? Ya. Hang boleh faham tak? Faham. Awis Karni ni mana? Awis Karni ni. Dah nama macam apa nama ni. Ni jenis tak mau tunjuk muka pula. Bila orang panggil tu boleh tunjuk muka. Yang tadi tu terlebih perasan. Okay, good. Mana ni? Syairah mana Syairah? Mana Syairah? Senyap sunyi pula lah. Okey lah tu. Ramai semua hadir ni. Move on to the next problem. Yang ini dia melibatkan rigid body jenis rem lah. Kita ada satu truck. So truck ni
dia ada rem. Rem ni kamu kena imagine dia, kita nak bagi kenderaan naik atas truk tu. Okey, dia lowerkan benda ni pergi ke lantai, ke jalan raya. Okey. So kita punya kereta tu naiklah atas tu. Naik atas truk tu. Tapi bila dia nak angkat di atas macam ni, dia angkat di atas macam ni, you kena faham dia dalam keadaan equilibrium disebabkan kabel ni, kabel color merah ni yang support dia daripada rem pergi ke body truck tu, dan eventually dia dalam keadaan equilibrium. Okay. You kena faham truck ini, rem ni dia part of rigid body kepada truck. Tetapi kita nak analisa rem. Rem itu sebahagian daripada truck, dia punya solution dia iaitu apakah support yang menyebabkan dia jadi seimbang ni, berapa nilai support tu? Support pada titik A ni. Ini titik A dekat sini. Dia berlaku pada hujung truk dengan rem ni. Pertemuan truk dengan rem ni dia ada titik A. Inilah pusat support yang berlaku. Okey, bila kita tengok pada inilah dia punya rem ni, okey. Dia kata kita ada wake. Rem ni dia ada wake dia. Okey, wake ni kalau sebarang rigid body, sekiranya kita ada satu rigid body. Okey, kita ada satu rigid body dengan jarak, katalah jarak ni, katalah jarak dia 6 meter. Okey, dia mesti berlaku pada center, iaitu penengah dua ni. Penengah jarak ni. 3 meter dan 3 meter. Tengah dia kat sini lah. Okey. Dan dia juga mesti berlaku pada tengah kawasan ni. Tengah benda ni. Katalah jarak sini 2, dia mesti berlaku pada separuh, iaitu 1-1 lah. So bila kita bawa ni turun dan bawa ni pergi jumpa dengan benda tu, so dia mesti berlaku dekat persilangan dua ni, iaitu lebar, panjang dengan ketebalan tu. Okay. So di sinilah berlakunya kita punya center of gravity. Itu maksud center of gravity. So dia berlaku pada situ dan kita labelkan dia punya wake itu mesti hala ke bawah. Wake always pointing downward. Dia tak mau bersudut-sudut, dia mesti bawah. Negative Y. Dia minat betul dengan negative Y. Negative Y. Okay. Arah dia tu. Okay, negative Y. Dan kena ingat sama tau jarak sini. 3 meter, 3 meter. Jarak tebal ni pun sama. Dia bahagi sama tebal. Okay. So dalam kes ni yang tebal ni tak ada nilai. So kita ambil yang ni lah jarak penengah. Meaning to say, ni jarak ni 1.5 ni, tengah-tengah ni lah. Dan kita kena assume sini sampai hujung sini ialah another 1.5. Meaning to say sini 0.5, balance sini 1.0 lah. Itu maksud saya. Nak locate G ni. And then dekat hujung kabel ni, yang di sini ni, dia label sebagai titik B. Dia label titik B. So titik B kamu ni dia ada kabel. Ni lah kabel ni. Ni kabel merah ni, kabel lah, tindakan kabel dia. Okey. Dan tindakan kabel ini dia sampai dekat C. Dia ending dia dekat sini, dekat titik C di sini. Dekat sini. Okey, dia dekat situ. So C ni pula dia sebenarnya dah termasuk dekat body truck. So kita tak berapa nak minat sangatlah kat sini. Kita hanya berminat dengan T terhasil pada rem. Okay. Dan juga dekat A ni dah ada jenis support jenis pin. So kita kena expect ada reaction pada Y dan ada reaction pada X. Okay, itu gambaran secara kasar tentang apakah FBD yang patut ada pada rem tersebut. Iaitu berat rem tu, kabel arah ke mana, okay, kemudian jarak-jarak dia. Okay. Jarak-jarak ni kamu kena pay attention betul-betul. Okay. Sebab dia memainkan peranan kepada leraian moment yang kamu nak guna sekali lagi. Alright. Okay, tengok ni ya. So seperti biasa, kita akan menggunakan
tiga formula. M sama kosong, summation moment sama kosong. Oh, dia guna summation moment je. Never mind. Sebab dia suruh cari apa ni? Dia suruh cari tension. Oh, suruh cari tension. Determine tension in the cable. Okay. You tengok kita ada dua kabel ni. Kabel satu belah depan ni, kabel dua belah belakang sana. Tapi yang kita analisa, yang kita nampak dengan mata kita into dimensioning ialah kabel satu dulu. Kita nampak ni kabel satu. Belakang kabel dua satu lagi. Okay. Ni yang kita buat ni sebenarnya kita tengok T ni. T yang kita tengok ni ialah kabel satu yang dekat depan ni. Okay. Sebenarnya ada satu lagi belah sana. Belah sana tu. Ada satu lagi kabel T2. Okay. Tapi kita tak tengok lah T2 ni. Kita tengok T1. Bila kita tahu T1, secara automatik kita akan dapat nilai T2 sat lagi. Okay. So T ni, yang ni dia suruh cari ni. Dia suruh cari nilai T. Okay. So bila kamu masukkan summation moment pada titik A, kita pegang titik A. Okay. Tengok ni. Yang negatif T cos 20 ni. Of course kita tahu dia ni force. Dan 2 sin 30 ini ialah dia punya D. Sebab F darab D baru dapat moment. So F saya ni ialah T cos 20. Mestilah dia datang dari T ni. Tapi macam mana dia dapat cos 20? Of course lah yang ni 20 ni. Dia lerai macam tu. Dia lerai tegak macam ni. Okay. Ni T cos 20. Yang bawah ni of course lah T sin 20. Yang menghasilkan nilai T. Ni yang 20 ni tadi. Okey, yang ni. Ni position untuk T ni. So kita tahu, okey, yang ni T cos 20 yang ni. Yang ni lah. Of course dia akan ada jarak. Jarak dia adalah 2 sin 30. Jarak 2 sin 30 ni datang dari mana? Dia datang daripada jarak ni lah. Start pada sini sampailah jumpa A ni. So bila kita tengok jarak ni, jarak yang panjang macam ni, bila saya buat titik dia tu, okay, panjang sampai bawah macam ni, ini adalah 2. Iaitu datang daripada 0.5 plus dengan 1.5. Okay. So 2 lah. Kemudian kita ada sudut 30 bawah ni. Kita ada sudut 30. Tapi saya nak tahu ni 2 sin 30 ni datang dari mana? Dia datang daripada jarak ni lah. Dia datang daripada jarak sini. Iaitu construction yang ni lah. Sini dan naik ke atas sini. Okay. So 2 ni bila saya lerai ke sini dia akan jadi 2 sin 30. 2 sin 30 pula dah. Silap ni. Apa hal tak boleh padam ni. Okay, 2 cos 30. This one is cos. Cos 30. Dan di sini ialah 2 sin 30. So, automatic saya tahu, rupanya 2 sin 30 dia ambil yang ini. Meaning to say, T cos 20 dengan jarak 2 sin 30, seolah-olah T cos 20 saya duduk kat sini. Kalau saya gabungkan dua-dua ni, gabungkan kedua-dua ni. T cos 20 kat sini, ni 2 sin 30. Barulah saya jumpa dia punya jarak yang boleh menyebabkan benda ni berlaku moment. Dan unjur sikit barulah jumpa titik A. Sini. So, pegang titik A. Ni cos, ni force. Okay. Ini saya punya D. So, inilah saya punya F dengan D pada titik A. Boleh faham tak yang tu? Tu untuk yang T cos 20. Sama juga untuk T sin 20. Ini F dia. Yang ni lah. Okay. Ni F satu lagi. Dan 2 cos 30 jaraknya ni. Yang kita kena ambil. Okey, seolah-olah sini ialah T sin 20
Ni 90 degrees, ni jarak dia. Titik sikit lagi, ni A. So dia rotate lah. Ini F, ini D menghasilkan satu lagi moment. And then kita ada wake. Wake ni pun dia menghasilkan moment juga. 1600. Okay. Ini wake dan ada dia punya jarak iaitu 1.5 cos 30. Okay. 1.5 cos 30 ni datang daripada jarak sini sampai sini. Pun dia ada triangle dia. Okay. Triangle dia. Tapi saya berminat pada jarak ni saja. Sebab jarak ni lah yang akan 90 degrees dengan 1600. So yang ini dia datang daripada 1.5 cos 30 darjah. Itu yang datang jarak D tu. Dan semua ni sama dengan kosong. So daripada maklumat ni, saya dapat nilai T 5985. Dan disebabkan tadi kita ada dua kabel yang menyebabkan RAM itu dalam keseimbangan. So kita kena bahagi dua lah sebab beban ni terbahagi dua. Sebelah kiri satu, sebelah satu dan sebelah belakang sana dua. So dia kena teragih lah beban dia tu. Barulah dapat separuh-separuh iaitu 2992.5 untuk dua kabel. Okay? Boleh faham tak maksud saya ni dengan solution jenis RAM? Ini jenis RAM. Yang tadi ni, ni jenis apa nama internal moment. Ini jenis RAM yang ada wake dia. So far so good. Tolong respon. Can you understand me? So good. So good, Tuan. Okay, good. Bagus. Mana tadi yang tunjuk muka ni? Tak tunjuk lah. Tak mau tunjuk lah. Masya Allah, budak-budak ni lah. Ni nama apa budak ni? Fikri Aziz ni. Okay, saya nak tanya hang apa ni. Stand by . Okay, yang ni pula. Problem nombor 5. Okay. Problem nombor 5. Kamu tengok mana Fikri tadi? Tolong bagi tahu saya, kita ada berapa support dekat sini? Fikri. Fikri? 3 saya, 3. Mana 3 label kat saya? Tolong bagi tahu point. D, B, A. Okay, B, A. A. Okay. D, A, B, B. A. A. D, D, A, B dengan? D. A, B dengan D. Okay. C? C. C support. C pun support. D pun support. Yeah. Tak A lah. dengan D lah A dengan B pun support. Hang ni betul ke? 3 ke 4 ni yang 3 sebut je ni? saya, 3. Okay. A, A, B, D, B, A, B, D lah. Okay. Confirm lah ni? Confirm. Okay. Kunci. Siapa lagi rakan sebahat hang siapa dah? Bagi tahu. Muhaimin. Mana Muhaimin munculkan diri. Perangai budak-budak betul lah budak-budak ni. Mana Muhaimin? Saya je. Tunjuk muka tengok. Oi, tunjuk muka lah. Rambut lagi. Hei, aku dah lemas tu budak-budak ni. Muka. Time tunjuk muka tak mau tengok pula. Okey, tengok Muhaimin. Nak tanya ni. Tengok ni Yang 4 kilonewton ni apa benda ni? 4 kilonewton meter ni apa dia ni? Muhaimin? Apa dia tu? 4 kilonewton meter ni? Daya luar. Daya luar macam ni. Ni daya luar. Ni apa dia ni? Suruh kawan hang patuh tu. Siapa nama budak tadi ni? Lupa lah pula. Fikri kan? Fikri? Fikri. Apa dia Fikri ni? Bantu kawan hang ni. Dia kata ni force luar. Betul ke ni? Salah saya, moment. Yes, good. Bagus. Dia moment luar. Okay, dia moment luar Dia bukan moment dekat B. Dia moment luar yang terletak di B. Okay. A ni support jenis apa? Fikri atau Muhaimin? A ni dia support jenis apa ni? Cepat. Yang boleh bergerak je.
Ha, pijak hang ni rupanya. Bagus. Dia bergerak macam mana tu? Fikri? Bergerak macam mana tu? Pusing sir. Hang ni takkan nak pusing. Ni kan dia punya dinding tu pegang tu. Pusing macam mana? Tak betul. Dia tak boleh pusing sebab dia ada dinding ni. Okey, dia macam mana dia pusing? Saya pun sebut pusing. Dia bergerak macam mana tu? Tak apalah, siapa-siapa tolong jawab. Perempuan-perempuan, kita dengar perempuan pula. Perempuan senyap petang-petang ni. Selalu macam tu. Mana Syairah ni? Saya minta dia muncul, tak muncul-muncul ni. Ya saya. Okey, macam mana ni? Dia bergerak macam mana? Dia bergerak macam mana? Tak ada idea Ada gangguan lah. Ada. Punya ni Syairah punya tu. Okey, tengok sini saya nak explain sikit. Okey, tengok sini. Okey, macam ni Dia A ni dia support, tapi kamu kena imagine yang support ini dia boleh membenarkan pergerakan di sepanjang rod ni. Okey. Pergerakan sama ada ke atas macam ni ataupun ke bawah. So dia movement dia macam piston lah. Tapi dia pada sliding rod. Dia move ke atas, dia move ke bawah macam tu. Tapi eventually kita nak dia benda yang naik turun tu dia berlaku pada titik A. Dia berhenti dekat ni dan dia seimbang. Dia macam tu. Dan bila dia seimbang, dia ada reaction. Dia ada reaction. Reaction yang berlaku pada A ni, dia akan buat bentuk, dia mesti macam ni. Dia mesti 90 degrees dengan sliding rod ni. So, kita labelkan dia sebagai normal force pada A. Reaction ni, nama lain dia normal. Setengah orang dia akan label R. R ni reaction. Kemudian dia letak titik lah, titik A. Setengah orang dia panggil normal force. Dan dia label titik lah, dalam kes ni titik A. So, tak kisah. R pun boleh, N pun boleh. Okay. So, dia mesti, the keyword dia lah, dia buat reaction, tapi dia mesti 90 degrees dengan sliding tu. Okay. Tengok ni. Dia buat 90 degrees. Sliding macam ni. Ni 90 degrees ni. Dan dia buat tegak macam tu. Okay. So, bila kamu tengok dari segi formula, kita tahulah sini bucu bertemu bucu. So, sini 45. Sebab tu dia dapat 45 dekat sini. Okay, baik. Kemudian, dekat sini, B ni pun support. Dia support jenis apa? Siapa-siapa boleh tolong jawab? Cuba tengok gambar ni. Dia jenis apa ni? Pin. Ada pin. Cuba tengok betul-betul. Dia ada macam, dia bentuk macam ni. Macam nak bulat-bulat sikit. Kita tahu nama dia jenis rocker. Rocker ni, support dia satu je. Dia menghala ke atas macam tu. So, dia B. Kita label dia B. Ataupun B lah. B senang. B, Pak CY. Okay. Kalau case macam ni. Dia tak ada Y dengan X kan. Kita label dia guna force dan titik. Tu cara dia. Yang ni kita tahu dia ada arah. Dia arah Y. So, kita label titik apa yang bertindak dan arah Y. Okay. Itu tata tanda dia lah. Kemudian kita ada 4 kN. Moment luar. Ni moment luar. And then kita ada jenis C dengan D. C dengan D ni kena faham elok-elok. C dengan D ni, ni salah satu lagi contoh rigid body yang pelik-pelik. Yang ini kita kena anggap dia sebagai satu short link. Okay. Short link. Kalau setengah orang dia tak faham short link ni, dia akan buat macam ni. Dia akan short sendirilah. Dia akan buat macam ni. Dia akan masuk, ini jenis pin tuan, dia kata. Dia akan tahu ini jenis pin ni tuan. Dia buat macam ni lah. Okay, dia buat sini di X, sini di Y. Dia pun buat macam tu. C bukan support ni tuan. Dia tak ada apalah, ni dia perantara je. Dia antara B dengan D. Okay, fine. Tak ada masalah. Jadi kamu pun buatlah rigid body. Buat rigid body. Sini A, NA.
Okay, sini kamu pun kata sini ialah BY. And then sini titik C. And then sini titik D. Titik D ni ada rigid, ada DX dengan DY. Kamu pun lukislah dengan gembiranya. Tapi bila nak solve, alamak. Ada 4 unknown lah tuan. Saya ada 3 persamaan je. MA, kononlah MA kan. Ada 1 persamaan. Kemudian summation FX. Tambah tolak bagai. 1 persamaan, 2 persamaan. 1 lagi persamaan. Pada Y. Bla 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 bla. 3 persamaan. 4 unknown. Boleh solve ke? Saya nak tanyalah orang matematik kan. Kita ada 3 unknown. 4 unknown. Tapi saya hanya ada 3 persamaan. Boleh solve ke? You tell me. Can I solve it or not? Come on. Can I solve this question or not? Of course lah, cannot. 3 persamaan. 4 unknown. Nak solve macam mana? So logically, kamu kena faham, untuk level kita ni baru 2 dimension, of course dia akan minta kamu simplify dan eventually I will notice that okay. Yang C dengan D ni dia sebenarnya membuat satu pattern support, nama dia short link. Short link. Short link kata apa? Cuba tengok Kalau kamu tengok video YouTube saya tu, saya ada tekankan pasal short link. Dia ada di sini. Mana ni? Ni. Ni yes ni. Ni short link. Short link dia ada satu rigid body, kemudian dia ada satu support ke, jenis pin ke, jenis kabel ke. Kita akan buat dia satu hala saja. Katalah sini dia nak bubuh pin ke, dia nak bubuh rocker ke apa ke, saya tak kira lah. Saya abaikan kawasan sini dan saya hanya buat satu saja force menghala ke sana. Inilah kes yang berlaku pada soalan kita ni. Okey. Mana soalan kita tadi? Dia akan abaikan kawasan sini dan dia hanya fokuskan reaction force berlaku pada titik C, iaitu kita namakan dia sebagai NC. Okay. So, sepatutnya yang ni tak perlu tulis. Tak perlu tulis. Yang ni pun tak perlu ada sebagai rigid body. Dia hanya perlu ada sebagai satu force sahaja, reaction force, iaitu NC. Okay. Sekiranya saya punya short link ni, saya punya titik D ni, dia bukan berlaku kat sini, D ni tak ada kat sini. Tapi dia konon-konon dia duduk kat sana lah. Ni saja ambil senario bagi pelbagai lah sikit kan. And then di sini, katalah saya ada satu pin. Okay, satu pin. And then atas ni lantai lah. Macam ceiling lah. Ceiling lah kot. Okay. So, mana arah saya punya short link? Saya punya short link ni, saya punya support short link ni dah hala ke mana? Katalah sini D kan. Ni C. Short link saya hala ke mana arah dia tu? Bagi tahu saya. Ni nak kena letak tak ni? DX, DY ni nak kena letak tak? Halo? Senyap sunyi lah pula. Mana short link saya? Sudah budak ni senyap. Risau juga ni. Nurizazi mana? Nurizazi? Kau saya cakap seorang-seorang ni? Halo? Halo? Halo ke mana? Nasib baik, ingatkan saya seorang-seorang ni. Tak ada idea? Tak apalah, kita tanya seorang lagi.
Mana student saya ni? Yo, garangnya. Syaukina. Syaukina. Mek Syaukina. Mana budak ni? Respon sikit. Saya. Okey, hai. CD ni hala mana? Ha? CD saya ni patutnya hala ke mana? Alah, lambatlah. Tak apalah, saya tulis lah. Dia hala ke sini. Dia mesti hala sana. Iaitu Okay. NC saya. Dia ikut mana position short link saya. Okey. Dalam kes ni, NC saya naik macam ni lah. Alang-alang dah jumpa soalan macam ni, kita pelbagai lah possibilities punya kemungkinan rigid body dia macam mana kan. Takkan sekadar nak solve je. Pelbagai lah. Okey. Apa lagi ya? Kalau ni bukan jenis rocker, okey, tapi dia jenis smooth. Oh, tu dia. Tiba-tiba pula next share nak cerita pasal kemungkinan support. Yang ni bukan jenis rocker . Ni bukan jenis rocker, dia jenis smooth. Dia jenis smooth. Dia macam tu. Dia jadi macam tu. Smooth lah ni. Okey. Dan dia letakkan pada satu dinding. Dinding pula dia duduk macam tu. Dia macam RAM macam tu pula. Manakah saya punya reaction force pada B sekarang ni? Bentuk macam mana? Dah hala ke mana? Ini ni tak betul lah ni. Kalau untuk kes yang saya lukis ni, dia tak betul lah ni. Dia tak boleh sama lah. Hala mana sekarang ni? Perpendicular dari surface. Yes. Siapa jawab tu? Siapa jawab tadi? Zairul. Zairul? Okay, good Zairul. Dia perpendicular dengan surface. Surface apa? Surface smooth ke? Surface RAM tu ke? Surface rigid body tu? Surface smooth. Okay, good. Dia mesti perpendicular dalam kes ni, inilah dia mesti perpendicular dengan kamu punya RAM tu. Dia 90 degrees dengan RAM. Kita tahu dia 90 degrees. Dia sengit macam tu. So ini kamu punya ND. Okay, good. Bagus juga kita mempelbagaikan senario rigid body ni. Dan solution sendiri membuat lah. Kamu kan pakar menjawab guna soalan-soalan maths ni. Solution pakailah 3 formula ni kena pakai. Dan apa benda dalam ni kamu semua dah hebat dah tahu dah apa benda nak masuk dalam ni. Yang ni matematik je. Yang kita sepatutnya kena faham sebagai seorang pelajar engineering ialah benda-benda senario-senario macam ni. Study pasal rigid body ni. Ini yang penting. Sebab kemahiran kita menjawab bukannya bergantung kepada how good is your mathematics. Mathematics is good. Dia membantu kamu untuk solve engineering problem. But engineering yang sebenarnya ialah ni pemahaman pasal the possibilities of rigid body. Dalam kes ni kita jumpa jenis short link. Ini jenis short link yang berbeza-beza. Ini saya attach pula jenis smooth. Yang ini adalah jenis RAM. Dia ada dia punya wake. Yang ini jenis yang ada external moment, internal moment. Okay. Dan macam-macam lagi jenis. Okay. So you kena fleksibel lah sikit sebagai seorang student engineer ni. Student engineering. Okay, move on to problem seterusnya iaitu problem number 6. Yang ini dia deal dengan tangga. Ini saya faham kamu dah belajar dalam waktu fizik. So yang tangga ni, you tengok dia tak ada roller, dia tak ada rocker, dia tak ada short link, dia tidak ada pin, apa benda pun tak ada. Dia hanya ada tangga dan dinding. Itu saja. The beauty of rigid body dan analisis dia. So dia kata carilah reaction pada point A, pada point B dan pada point C, pada bar ni. Dia panggil bar lah. Tapi pada saya dia ni tangga lah. Okay. Now, this is your point A. And then this is your point B. And then this is your point C. So dia ada label G ni sebagai wake of that bar. So we know bar ini dia mesti, wake ini dia mesti berlaku pada center. Inilah center dah.
So dia ada wake, eventually dia akan pointing downward. So W, of course saya tahu dia mesti berada paling kurang tengah-tengah jarak keseluruhan. So, alamak, tak sampai pula. Jarak keseluruhan. Kalau sini 1.75, di sini berapa? Berapa ni? Sini sepatutnya berapa? Kalau sini 1.75, sini? Nak jawab pun payah. Sama. Sama lah. Semua hint dah bagi ni. Nak dengar suara keluar je. Bukannya payah mana. Kalau di sini 0.2, di sini jadi berapa? Sama. 0.1. Barulah bawa ni turun. Barulah bawa ni jumpa. Barulah jumpa W tu. Okay. Now, the question is that you have A, B and C attached to wall and attached to smooth surface di bawah. This is smooth surface. This is your wall. So, kita tahu walaupun dia tidak ada jenis plane support ke apa ke, tapi dah ada wall, dah ada body, confirm akan ada support. Confirm akan ada reaction. Now, what kind of reaction yang berlaku pada A? Dia mesti macam yang si siapa bagi tahu tadi ya? Zairul bagi tahu tadi, dia mesti 90 degrees. Yes. For this case, dia mesti 90 degrees dengan surface wall ni. Ini saya label dia NA. Yang ini, dia mesti 90 degrees dengan surface. Dalam kes ni, surface ni lah. NB. Dan yang ini, dia mesti 90 degrees. Kalau jenis bucu ni, dia main bucu macam ni. Ini rigid body. Ini wall. Dia mesti 90 degrees dengan rigid body. Ni yang dia pelik sikit. Kalau dia main hujung-hujung, dia mesti 90 degrees dengan rigid body. So dia buat macam tu. So ini ialah NC. Itu sajalah yang ada di sini. So bila kamu tengok kan, Allah, rigid body pun. NA, dia buat 90 degrees dengan wall tu tadi. Okay. NB, dia buat 90 degrees dengan surface lantai bawah tu. And then yang ni, dia buat 90 degrees dengan rigid body. So boleh nampak tak benda-benda ni? Then this is your wake W tu tadi. Okay. This is how we analyze rigid body and smooth contact ataupun sebarang bentuk support. And then we include all the possible support and reaction. And then wake location pun kita kena main tengok betul-betul. And then solution, as I told you before, it is all about your skill dealing with mathematical equation. But I am really concerned about this part, your FBD part, your FBD analysis. Ini yang penting. Inilah tugas engineer, study benda ni. Okay? Bukannya study apa benda nak masuk. Study nak masuk ni pun penting. Tapi ini sepatutnya petik jari benda nak masuk. Nak resolve cos Y ni mainan kamu aja. Ini yang bukan mainan ni. Ini yang FBD, yang engineer kena pay attention betul-betul. Ini kita punya deal sebenar dalam engineering. FBD. Boleh faham ke? So far? Macam tak cukup je waktu ni. Alah, tak apalah. Faham. So untuk yang example 8 ni, nantilah saya bagi video basingan untuk kamu faham pasal example 8. Example 8 ni pun lagi pelik. Kamu tengok ni 4 roller, ada pula masuk satu smooth rod pula kat sini, berhenti pula kat dinding A. Dinding A pula ada kata jenis smooth surface. Lagi jahanam. Kalau kamu hanya berminat dengan calculation, jangan harap nak betul calculation. Kalau ni rigid body pun kamu tak faham apa benda dia punya syarat-syarat ni. Okay, engineer. So, pay attention. What I'm trying to say is that when it comes to rigid body, you kena gerun dengan rigid body punya gambar. Kalau you tak gerun dengan rigid body punya gambar, jangan harap you nak confident jawab bawah-bawah ni. You takkan dapat jawapan betul. Sebab inilah deal yang sebenar dalam rigid body. How we convert this rigid body and its support punya association in terms of free body diagram. Inilah deal yang sebenar. Inilah challenge yang sebenar. Okay? Itu advice je lah.
So, to conclude today's lesson, I would like you to do tutorial rigid body ini, soalan nombor 2 lah. Soalan nombor 2, 3, 4, semua sekali buat secara sorang-sorang. Saya nak kamu buat sorang-sorang. Tak mau dah agih-agih nama ni. Okay, sebab rigid body ni saya nak tengok kemahiran sorang-sorang melukis free body diagram bagi kesemua soalan. Ni FBD. FBD saya nak tengok. Yang penting FBD, solution janji dapat jawapan kira betul lah tu. Yang penting saya nak tengok FBD. FBD macam ni macam mana. FBD macam ni macam mana. Okay. Ni FBD dia macam mana pula. Ni macam mana pula. So FBD betul, insyaAllah solution betul. Itu saja. So far so good semua? Semua okay ke? Penerangan tentang FBD. Rigid body. Okay, sir. Good. Saya harap kamu semua ambil maklum lah. Memanglah engineering ni nampak macam boring. Tapi you lama-lama menyelami sebenarnya apa benda kita cuba belajar. Dia sebenarnya menarik minat kamu. Ini benda yang simple-simple. 2 dimensioning. Kalau kita tengok 3 dimensioning, baru kita tengok betul-betul produk ni. Okay. Oh, ini monitor. Monitor dia ada 4 hinges. Hinges dia ni jenis round edges. Apa jenis support yang untuk memastikan bila saya pasang stand monitor ni dia dalam keadaan equilibrium. So, semudah-mudah itu sehingga ke sekompleks-kompleks mungkin punya rigid body, dia akan at least menarik minat kita untuk faham. Oh, engineering ni sebenarnya bukan kalau nak calculate je. Sebenarnya kita nak faham nature of that rigid body itu sendiri. Okay? Dan juga produk kita tu nanti. Okay? Dengan analisis. Mana ada engineer analisis nak terus boleh dapat jawapan direct to the point. Tak. Berkali-kali research, trial and error barulah boleh dapat produk yang mencapai standard quality yang kita nak sebelum kita nak jual ke orang. So that's it for today. I hope that you understand what I'm trying to say to you. Jadi jangan putus asa dengan bidang engineering. Bidang ni bidang paling best. Okay? Dan saya lagi rasa puas hati lah sebab dapat sampaikan ilmu pasal engineering dekat kamu lah. Okay, so that's it for today. Ada soalan last? Ada ke? Tak ada Buat tutor. Tak ada, sir. Dan saya expect kamu hantarlah tutor tu. Untuk saya check waktu tutor nantilah dalam Telegram tu. Okay, thank you so much. So you may leave the class now. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Terima kasih, Tuan. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Tuan. Terima kasih, Tuan. Thank you, Tuan.